Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Sabtu 17 Disember 2022 bawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sari Samsudin, paparan utama petang ini. Tragedi tanah runtuh, angka korban meningkat kepada 23 orang. Terengganu dan Pahang diramal berlaku lagi banjir bermula esok. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam sama Berita Wilayah. Enam daripada 23 bangsa yang ditemukan meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali telah dikenal pasti. Menurut kenyataan, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, identiti mangsa dikenal pasti dengan pengecaman oleh waris atau menerusi ujian cap jari. Mereka merupakan 5 wanita dewasa dikenali Lim Wei Zing, Hong Mei Jing, Nurul Azmani, Lai Li Yin dan Lai Li Ku. Manakala seorang lagi kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun, Tong Kai. Proses bedah siasat dan pengecaman mayat yang lain masih dijalankan. Sementara itu, NADMA berkata 4 orang masih menerima rawatan di Hospital Selayang dan seorang di Hospital Kuala Lumpur. Manakala 3 yang menerima rawatan di Hospital Kuala Kubu Baru dibenarkan pulang semalam. Dalam pada itu, 2 lagi mangsa ditemukan meninggal dunia di lokasi tragedi hari ini. Mangsa merupakan seorang wanita lingkungan 30-an dan seorang kanak-kanak lelaki ditemukan di Sektor A Hillview, berhampiran kolam air. Mangsa ditemukan pada kedalaman 3 kaki dengan jarak 800 meter daripada mayat yang ditemui semalam. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azam Khamis. Mangsa yang meninggal dunia dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi pengecaman dan bedah siasat. Penemuan terbaru ini menjadikan jumlah mangsa yang maut dalam kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan setakat ini 23 orang. 10 individu lagi masih hilang. 10 lagi mangsa yang hilang berkemungkinan besar tipis untuk ditemukan selamat. Namun Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Datuk Nur Azman Khamis, tidak menolak kemungkinan ada mangsa yang masih hidup sekiranya mereka berpaut pada pokok dan batu-batuan semasa kejadian. Kalau secara kasarnya peluang itu agak sangat tipis lah. Kata orang tu 99.99 gitulah kan. Sebab dah masuk hari kedua dan ditimbus dengan tanah, of course lah oksigen tak dapat dan badan dibebankan dengan timbunan tanah menyebabkan boleh berlaku sesakan nafas dan sebagainya. Tapi berdasarkan kepada keadaan dan juga di lokasi keadaan tanah dan sebagainya, memang harapan untuk itu agak tipis. Kecuali lah kalau dia berada di kawasan di timbunan tanah yang mempunyai ruang yang ada kayu dan pokok, kerana runtuhan tanah ini telah membawa ada pokok-pokok, tumbuh-tumbuh dan batu-batu besar. Jadi kalau terselit celah batu besar mungkin dan mempunyai ruang udara, dia mungkin boleh. Tapi kalau berdasarkan pemantauan saya sekarang, bahawa untuk selamat tu memang saya rasa masa kedua memang dah tak ada lah. Sektor pencarian diteruskan dengan menggerakkan 7 ekor anjing pengesan bomba dan ATM
yang mempunyai kemahiran mengesan mangsa dalam timbunan tanah, batuan dan air. Pasukan penyelamat yang terdiri daripada 5 agensi keselamatan dihadkan kepada 135 anggota yang berkemahiran mengenai insiden tanah runtuh untuk membantu operasi mencari dan menyelamat. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor memasang sistem pengesan penggerakan tanah di kawasan tanah runtuh di tapak perkemahan Batangkali bagi memantau kemungkinan berlaku runtuhan susulan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Mineral dan Geosains. Peralatan itu dipasang di 3 lokasi sebagai langkah berjaga-jaga kerana keadaan runtuhan masih baharu serta faktor cuaca hujan yang boleh menyebabkan berlaku gelongsoran tanah. Berdasarkan pemerhatian fizikal, tiada pergerakan tanah namun masih terdapat aliran air di kawasan runtuhan. Langkah ini juga demi menjamin keselamatan anggota operasi mencari dan menyelamat. Dan bagi mengikuti perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat di Batangkali, kita bersama Alif Ashraf Kamano. Alif. Ya, baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Untuk maklumat anda, apa maklumat yang dapat saya kongsikan buat masa ini di kejadian tanah runtuh yang bertempat di tapak perkemahan berhampiran sebuah ladang organik di Fathers Organic Farm Gotong Jaya Genting Island Pahang. Pada pukul 2 petang tadi, 2 lagi bangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batangkali ini. Ia merupakan seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki yang dipercayai pasangan ibu dan anak. Mangsa ditemui dalam kedalaman 3 kaki dengan jarak 800 meter daripada mayat yang ditemui malam tadi. Mangsa yang berusia dalam lingkungan 30-an dan kanak-kanak berusia 2 ke 3 tahun itu ditemui di sektor A Hillview berhampiran kolam air dan menjadikan jumlah mangsa meninggal dunia buat masa ini 23 orang meninggal dunia, 61 terselamat dan 10 lagi masih dilaporkan hilang. Ketika ini sejumlah 135 petugas SAR yang pakar dengan kejadian tanah runtuh diletakkan di kawasan runtuhan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku selain memastikan keselamatan pasukan bertugas. Baik, saya rasa itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Alif. Saudara, di Hospital Sungai Buloh ketika ini, proses bedah siasat dan pengecaman mangsa sedang dilakukan. Kita bersama Rufina Mary Ambrose untuk perkembangan dari lokasi. Silakan Rufina. Baik, setakat jam ini, 2 mayat mangsa kejadian tanah runtuh di Batangkali, Selangor telah dibawa keluar dari Hospital Sungai Buloh ke pusat pengebumian untuk proses selanjutnya. Mayat pertama dipercayai mayat kanak-kanak dibawa keluar dari unit forensik pada pukul 4.21 petang tadi. Manakala mayat kedua dipercayai wanita pula dibawa keluar pada pukul 4.42 petang tadi. Apa yang saya boleh kongsikan setakat ini berdasarkan pemantauan saya, terdapat 4 buah van mayat bersiap sedia di perkarangan Jabatan Forensik. Setakat ini, 23 mayat mangsa telah pun tiba di Hospital Sungai Buloh bagi proses bedah siasat dan pengecaman. Antaranya 13 telah dikenal pasti dan 5 daripada mayat mangsa tersebut dipercayai guru sekolah jenis kebangsaan Cina Mun Chung, Kuala Lumpur. Dengan ini, 21 mayat masih berada di Jabatan Forensik. Saya juga difahamkan proses bedah siasat masih lagi berjalan. Menurut sumber, keadaan mayat dipercayai sempurna namun terdapat kecederaan di badan dipercayai hentakan pokok dan batu ketika kejadian tanah runtuh. Kita masih lagi tunggu untuk perkembangan seterusnya. Baik, setakat itu saja maklumat yang saya dapat kongsikan. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Rufina. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad akan mengambil pendekatan holistik susulan kejadian tanah runtuh di Batangkali. Siasatan oleh pihak teknikal sedang dijalankan dan laporan akan dikemukakan kepada kementerian untuk tindakan lanjut. Kita akan tengok secara menyeluruh. So berdasarkan apa laporan yang kita terima, tapi kita juga tahu bahawa mungkin tahap pembangunan itu dah kadang-kadang terlalu pesat.
mungkin juga kadar taburan hujan dah jadi makin berubah dan sebagainya, makin banyak hujan lebih turun. Jadi itu potential lah. I don't want to speculate, tetapi we will look into all that. Beliau menyatakannya selepas menghadiri program Hari Denai Alam Melestarikan Alam 2022 di Bangi. Seramai 100 sukarelawan terdiri daripada mahasiswa universiti, ahli koperasi dan komuniti setempat menyertai program itu sebagai usaha untuk melestarikan sungai serta mengekalkan kebersihannya. Majlis Perbandaran Hulu Selangor telah mengeluarkan 25 notis penutupan sementara selama 7 hari kepada tapak perkhemahan yang berisiko dilanda bencana di sekitar Hulu Selangor. Menurut Yang di-Ketuanya Muhammad Hasri Nur Muhammad, ini susulan arahan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Meng semalam. Beliau mengarahkan supaya semua tapak perkhemahan berhampiran sungai dan lokasi berisiko tinggi di seluruh negara ditutup selama 7 hari berkuat kuasa serta-merta. Sekarang ini yang kita telah keluarkan berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT semalam, Majlis Perbandaran Hulu Selangor telah mengeluarkan notis kepada 25 kawasan tapak perkhemahan yang berisiko di tepi sungai dan di kawasan cerut di kawasan sekitar Hulu Selangor. So dalam 25 ni semuanya berlesen ataupun tak? Okey, untuk yang di Hulu Selangor kebanyakannya ada yang tidak berlesen walaupun dalam proses pemutihan. Dan kita pun telah mengarahkan supaya semua kita dalam proses untuk memutihkan semua pusat-pusat inap dusun ni untuk dilesenkan dan mengikut standard requirement SOP pelesenan. Arahan sudah dikeluarkan kepada 155 pihak berkuasa tempatan susulan ramalan hujan lebat berterusan selama 5 hari ekoran monsun timur laut yang dijangka bermula hari ini. Seramai 3 kaunselor ditugaskan untuk setiap 3 shift bagi memberi sokongan psikososial kepada waris dan keluarga mangsa tragedi tanah runtuh tapak perkhemahan di Batang Kali. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata sokongan dan bantuan itu amat penting untuk waris dalam menghadapi saat sukar. Sebagaimana yang saya maklumkan semalam bahawa KPM akan menawarkan sokongan psikososial kepada keluarga dan juga waris mangsa, dan hari ini saya boleh sahkan bahawa kita telah pun bertugas. Kita ada 3 shift doktor. Kita ada 3 shift dengan setiap shift akan kaunselor yang bertugas daripada KPM adalah seramai 3 orang Beliau ditemui selepas menziarahi waris mangsa di Hospital Sungai Buloh. Perkembangan banjir di 5 negeri sehingga pukul 4 petang tadi, 1,722 penduduk terjejas daripada 506 keluarga masih berada di 13 pusat pemindahan sementara. Di Kelantan, 1,584 penduduk terjejas banjir daripada 490 keluarga berada di 6 PPS di Pasir Mas. PPS SK Tok Deh kekal dengan 712 orang, manakala PPS SK Gual Periuk 516 penduduk, SK Kubang Kual 165 orang dan SK Putat 7 106 orang. Masjid Mukim Padang Licin 57 orang, manakala SK Kedai Tanjung 28 orang. Sementara itu di Terengganu, satu pusat PPS masih dibuka melibatkan kawasan Hulu Terengganu. Seramai 23 penduduk daripada 6 keluarga terjejas ditempatkan di PPS SK Atas Tol. Di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 91 orang. 24 keluarga masih berada di 4 PPS di Segamat dan Mersing. 3 PPS di Segamat iaitu Balai Raya Kampung Batu Badak, 34 keluarga Balai Raya Kampung Kuala Paya, 27 keluarga dan Dewan Komuniti Kampung Tasik 14 keluarga. 1 PPS di Mersing, Sekolah Agama Pengkalan Batu menempatkan 16 keluarga. Di Perak pula, seramai 15 penduduk terjejas daripada 7 keluarga. 1 pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang Darat di daerah Bagan Datuk menempatkan 15 penduduk dari 7 keluarga.
Kawasan terjejas melibatkan Kampung Sungai Belukang, Kampung Sungai Tiang dan Kampung Sungai Nipah Darat. Di Serian, Sarawak, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Dewan Kampung Melayu Balai Ringin menurun kepada 9 orang. PPS Dewan Kampung Melayu Balai Ringin kini hanya menempatkan 2 keluarga. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan hujan lebat berterusan berlaku di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga Selasa. Di Pahang, beberapa lagi kawasan diramal berlaku banjir mulai malam esok. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS meramalkan kejadian banjir di Terengganu berlaku banjir mulai pagi esok sehingga 19 Disember ini. Ia dijangka berdekatan lembangan Sungai Terengganu di Sungai Dungun, Sungai Setiu, Sungai Kemaman dan Sungai Besut. Kawasan dijangka banjir mulai 2 pagi esok ialah Sungai Besut, diikuti Sungai Guntung, Sungai Calok mulai 4 pagi dan Sungai Busut dan Sungai Keriung Ibu mulai 9 pagi. Sementara di Sungai Berang, Sungai Telemong, Sungai Nerus mulai 8 pagi, Sungai Dungun mulai 12 tengah hari dan Sungai Tarong mulai 7 malam esok. Bagi 19 Disember pula, kawasan dijangka banjir mulai 12 tengah malam ialah Sungai Setiu dan Sungai Teratai. Manakala Sungai Cerul, Sungai Kemaman, Sungai Cukai mulai 4 pagi dan Sungai Calok, Sungai Guntung mulai 2 petang. Amaran ini dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atikah Marziah Mokhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan memberi keutamaan pada amaran-amaran cuaca yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia telah memaskini amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Dengan menaik taraf beberapa kawasan ke amaran kategori 3, itu kawasan yang ditandakan dengan warna merah ini dengan keadaan angin boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter. Ianya termasuk kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala lain-lain kawasan ketika ini berada di bawah kategori kedua dan juga pertama seperti yang telah ditandakan dengan warna jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 22 Disember nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Orang awam dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pantai dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Baik, seterusnya amaran cuaca peringkat waspada dan juga buruk juga telah dikemas kini bagi kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Itu termasuk kawasan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor dengan keadaan hujan berterusan berpotensi untuk berlaku sehingga 20 Disember nanti. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan hujan yang berterusan dalam tempoh beberapa hari berisiko untuk meningkatkan potensi banjir di kawasan anda. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang berpotensi untuk berlaku di kawasan anda. Merujuk pada keadaan cuaca semasa pula, perhatikan hujan masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dengan kelompok awan hujan ini dijangka akan bergerak ke arah baratan dan sekaligus memberikan kesan keadaan hujan dan juga keadaan cuaca lembap, terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung. Keadaan hujan lebat yang berlaku melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor ini pula dijangka akan berangsur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan ketika ini keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan kawasan. Kecuali hujan yang ketika ini sedang berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang betul perinci, anda boleh layari laman sesawang kami
di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Saudara, bagi mengikuti perkembangan semasa mangsa tanah runtuh di Hospital Selayang, kita bersama Sazwani Samsu dengan perinciannya. Teruskan, Wani. Baik Sahih, pihak Kementerian Kesihatan memaklumkan sokongan psikososial bagi membantu mangsa terlibat dalam tragedi tanah runtuh akan terus dipergiat, dan bantuan berbentuk sokongan moral itu digerakkan menerusi unit psikologi kementerian. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menerusi sidang media beliau. Bantuan ini turut dilaksana di semua hospital termasuk buat keluarga waris di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur. Tambahnya lagi ia turut diperluas untuk mangsa yang telah selesai rawatan. Turut hadir dalam sesi lawatan pada kira-kira pukul 4 petang tadi termasuklah Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan sedikit info terkini berkenaan mangsa tragedi tanah runtuh Fathers Organic Farm Batangkali semalam. 3 daripada mangsa yang terlibat dilaporkan dalam keadaan stabil, manakala seorang lagi dipanggil semula untuk tujuan rawatan susulan, dan 4 mangsa yang sedang menerima rawatan dikenali sebagai Yam Li Yen 41 tahun, Tan Ei An 43 tahun, Chu Wai Lin 34 tahun dan Loh Teng Shui 44 tahun. Baik Sahih, sekian perkembangan langsung dari lobi utama Hospital Selayang ini. Kembali kepada Sahih untuk perkembangan berita wilayah selanjutnya. Terima kasih, Wani. Lintas langsung dari selatan tanah air petang ini. Projek Refugia Udang Karang satu-satunya di Asia berjaya dilaksana di Johor.
Perkasa Eko Pelancongan Tanjung Surat untuk capai sasaran 20,000 pelancong tahun depan. Perinciannya bersama Anas Maknur. Silakan. Ya, terima kasih. Projek Refugia Udang Karang dilaksana Jabatan Perikanan Johor berjaya meningkatkan stok pemeliharaan udang karang di pesisir pantai timur Johor daripada ancaman utama berkait aktiviti tangkapan berlebihan oleh nelayan. Inisiatif itu dijalin menerusi kerjasama Badan Antarabangsa, Pusat Pembangunan Perikanan Asia Tenggara, Program Alam Sekitar PBB dan Kemudahan Alam Sekitar Global. Pengarah Perikanan Negeri Zainuddin Abdul Wahab berkata program bermula 2018 itu bertujuan mengukuhkan pengurusan sumber perikanan yang lebih sistematik di peringkat kebangsaan dan serantau dengan menjadikan Sungai Rengit sebagai lokasi utama sumber udang karang. Program ini sendiri, Refugia ini, saya ingat satu-satunya di Asia lah. Tidak ada tempat lain. That's why kenapa SIPDEC, UNDP itu dia tajuk program ini supaya kita buat Refugia ini. Dan mereka pun study sama. Itu yang menarik nih. Mereka datang dan study. Malah mereka menghantar pakar-pakar mereka untuk tengok apa yang sebenarnya berlaku dengan cycle hidup udang karang ini. Bagaimana dia membiak, bagaimana dia bergerak. Pihak saintis, pihak kerajaan pun nak tahu. Pihak nelayan pun tak tahu. Sebabnya selama ini kita kutip-kutip, kita tak tahu. Langkah pengurusan bagi melindungi sumber udang karang turut dilaksana dengan syur untuk tidak membenarkan sebarang tangkapan udang karang bermula Disember hingga Februari di selatan Pulau Aur Mersing. Udang karang bersaiz panjang karapas kurang 6.0 cm dan udang karang bertelur juga tidak dibenar ditangkap bagi jaminan bekalan sumber sekaligus meningkatkan nilai tangkapan nelayan dalam jangka masa panjang. Pembangunan kawasan Tanjung Surat Kota Tinggi akan terus diperkasa sebagai pusat eko pelancongan bagi menarik lebih ramai pelancong domestik dan asing dengan sasaran 20,000 pengunjung tahun hadapan. RM2 juta sumbangan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ke Johor untuk membina jeti dan bot pelancong. RM500,000 lagi diperuntuk bagi menaik taraf kemudahan infrastruktur di kawasan berkenaan. Adun Tanjung Surat, Aznan Tamin berkata selain menerima impak ekonomi projek Rapid Pengerang, aktiviti eko pelancongan menarik turut dikomersialkan dengan kolaborasi pelbagai pihak berkaitan tahun depan. Kita nak bangunkan pelancongan berbentuk ekoturism. Sebab tu kita berada sekarang di kawasan Pulau Tanjung Surat. Kita nak jadikan satu pusat pelancongan ekoturism yang selama ini orang biasanya kalau sebut pulau orang pergi ke sebelah Mersing di laut. Tapi bila di kawasan Tanjung Surat ni adalah pulau di kawasan dikelilingi oleh sungai. Jadi dia agak menarik dan ada juga beberapa aktiviti yang kita nak dikomersialkan, terutama di kawasan Pulau Tanjung Surat ni banyak lagi aktiviti pelancongan. Dan yang terakhir bagi saya sebagai wakil rakyat untuk misi saya adalah nak memberikan kebajikan dan servis yang terbaik untuk rakyat Dun Tanjung Surat. Pulau Tanjung Surat turut terkenal dengan pemeliharaan pokok bakau semula jadi yang menjadi sumber pendapatan penduduk. Sehingga Jun lalu, lebih 8,000 pokok bakau ditanam daripada 21,000 pokok dirancang di sepanjang 2.2 hektar kawasan hutan bakau. Manakala lebih 26 penduduk berjaya menjana pendapatan tambahan. 4,700 pokok lagi yang akan ditanam sehingga akhir tahun ini dijangka memperkayakan biodiversiti tempatan, menyumbang kepada pengasingan karbon dan menjana peluang ekopelancongan di kawasan sekitar. Hubungan erat antara Petronas dan Kelab Media Johor diteruskan menerusi pertandingan bowling. Pengurus Besar Petronas Wilayah Selatan Muhammad Zaki Datuk Mahat berkata, pertandingan bowling dianjurkan bagi menghargai ahli-ahli Kelab Media Johor yang banyak membantu Petronas terutama dalam program kemasyarakatan. Justru Petronas komited memperbanyak aktiviti sukan dan kemasyarakatan bersama Kelab Media Johor tahun hadapan bagi mengekalkan keharmonian hubungan strategik yang terjalin sekian lama. Secara asasnya Petronas dan media ni berpisah tiada. Saya gunakan mantra yang sama sewaktu kita buat last week di Negeri Sembilan dan Melaka lah. Jadi media ni sebagai kita punya pemangkin untuk menyemarakkan lagi segala usaha-usaha bakti Petronas di ketiga-tiga negeri lah termasuk Johor. Pada pertandingan itu, pasukan Astro Awani muncul juara, utusan Malaysia naik juara serta unit media dan komunikasi Pejabat Menteri Besar tempat ketiga.
Manakala pasukan RTM berpuas hati di tempat kelima daripada 15 pasukan bertanding. Sekian paparan dari Johor petang ini, kembali semula kepada rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anas. Kementerian Belia dan Sukan KBS memandang serius isu gaji yang melanda beberapa pasukan bola sepak di Malaysia, khasnya Melaka United FC MUFC. Timbalan Menterinya Adam Adli berkata pihaknya akan membuat penelitian terhadap perkara tersebut termasuk mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama pengurusan pasukan terlibat. Ujarnya KBS tidak mempunyai kuasa mutlak dalam hal berkaitan namun akan membantu mencari jalan keluar bagi memastikan masalah sama tidak berulang. Jangan risau, ini bukan masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya percaya akan ada jalan keluar sebab ia masalah yang berlarutan tapi hanya perlu datangkan dengan solusi yang tepat dan betul. So kena ada, saya rasa akan ada kerjasama yang baik antara semua badan-badan terutama dengan bola sepak yang boleh kita sit down bersama-sama dengan kementerian dan sebagainya untuk bincangkan dengan lebih teliti apa jalan keluar jangka panjang supaya tidak lagi berulang. Beliau ditemui media ketika menghadiri kejohanan Melaka Open Speed Skating Challenge di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serindit. Dalam pada itu, menjawab persoalan gaji pemain terlalu tinggi sehingga membebankan kelab dan pasukan, ia tidak boleh dipertikaikan kerana setiap tangga gaji yang diberi berdasarkan penilaian prestasi setiap pemain. Kemelut gaji yang melanda pasukan MUFC mendapat perhatian ramai melalui keluhan pemain yang dikongsi dalam laman sosial masing-masing. Ini perkembangan yang baru kami terima. Satu lagi mayat bangsa tanah runtuh di tapak perkemahan Batangkali dijumpai. Ini menjadikan jumlah keseluruhan mangsa maut setakat ini seramai 24 orang dengan 9 lagi mangsa masih hilang. Kita ke perkembangan seterusnya. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Fokus negeri di bawah bayu, syarikat berkaitan kerajaan digesa manfaatkan sepenuhnya dasar mesra pelaburan kerajaan negeri. Perinciannya langsung bersama Anisia Daules di Kota Kinabalu. Silakan An. Baik, sahih. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menggesa syarikat berkaitan kerajaan GLC memanfaatkan sepenuhnya dasar mesra pelabur kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sabah. Ini kerana dasar tersebut membolehkan Sabah mencapai pelaburan asing berjumlah 12 bilion ringgit dan 942 juta ringgit bagi pelaburan domestik selain mewujudkan lebih 5,000 pekerjaan dalam tempoh 2 tahun bermula September 2020. Datuk Haji Ji optimis berdasarkan pengalaman dan kredibiliti sedia ada, GLC mampu menyumbang secara langsung kepada aspirasi SMJ. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam Jubli Emas Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sabah, SEDCO, di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Datuk Haji Ji juga yakin penglibatan SEDCO dalam pelbagai sektor seperti pembuatan, perkhidmatan, pembangunan hartanah dan keusahawanan akan terus menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Dalam majlis ini, SEDCO melalui pengerusinya, Datuk Rubin Balang, menyampaikan bayaran balik pinjaman kepada kerajaan negeri berjumlah 10 juta ringgit.
Turut disampaikan sumbangan bernilai RM5,000 masing-masing kepada Persatuan Ibu Tunggal Sabah, Persatuan Autisme Sabah dan Pertubuhan bagi Orang Buta Sabah. SEDCO juga menyampaikan anugerah khas sempena ulang tahun ke-50 perbadanan itu kepada bekas pengerusinya, Datuk Pangeran Muhammad Husin Pangeran Muhammad Tahir Nasruddin. Kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor komited membantu rakyat meningkatkan taraf hidup dan memperkukuh ekonomi negeri meskipun negara masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun berada dalam pasca pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam mahu semua pihak berganding bahu bagi memastikan usaha kerajaan ini mendapat sokongan agar pemulihan ekonomi negeri dilaksana dengan lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Kota Kinabalu Christmas Celebration 2022 kali ke-17 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Datuk Dr. Joaquim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian menyatakan sambutan ini memberi impak positif kerana ia membolehkan rakyat daripada pelbagai etnik, bangsa dan agama turut merasai kegembiraan perayaan ini. Penganjuran sambutan selama 4 hari yang berakhir semalam juga membuktikan pihak kerajaan menghargai setiap peranan dan sumbangan segenap lapisan masyarakat di Sabah. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Joaquim turut menyampaikan derma amal kepada badan dan institusi amal terpilih. Kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia menggalakkan lebih ramai golongan muda mengikuti latihan teknologi automotif khususnya di Sabah. Ini kerana bidang itu antara bidang yang mampu menjadi penyumbang pertumbuhan semula ekonomi negara. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, impak kemajuan industri automotif negara dapat dilihat melalui aktiviti ekonomi yang dijana seperti pewujudan peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran teknikal, pindahan teknologi dan mengurangkan kebergantungan kepada syarikat asing. Saya mahu supaya institut latihan dapat melihat modul baru yang melibatkan bagaimana anak-anak muda selain daripada menjadi peserta tetapi juga boleh create job creation lah, dapat mencipta peluang pekerjaan baru kepada anak-anak muda kita dan juga mencipta peluang kepada institut latihan supaya menyediakan modul-modul yang berkaitan dengan industri otomotif kita lah. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Perodua Day and KK Gathering di Kota Kinabalu. Mengenai program ini, beliau berkata penglibatan golongan muda dalam program seumpama dapat mendedahkan mereka dalam bidang automotif sekaligus menarik minat mereka untuk berkecimpung dalam bidang tersebut. Sementara itu, pengerusi penganjurnya Faizul Ismail menyifatkan penganjuran program ini sesuatu yang positif dengan penglibatan ramai anak muda. Okey, program hari ini lebih kepada pemotoran, kira dua gathering dengan KK gathering untuk semua pemain KK gathering seluruh Borneo termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Harapan untuk program ni, harapan saya mungkin tahun depan kalau ada lagi, insyaAllah kita akan buat lagi supaya belia-belia pemotoran seluruh Borneo boleh datang lagi. Pernyataan sambutan terlalu ramai dan sambutan terlalu menggalakkanlah. 400 kenderaan menyertai pertandingan ini yang melibatkan 80 kategori, antaranya kategori Best Colour, Best Japanese Domestic Market dan Best Malaysia Domestic Market. Perjanjian permuafakatan 5 gabungan utama di bawah Kerajaan Perpaduan mendapat reaksi positif pemimpin negeri ini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain menyifatkan perjanjian itu sebagai usaha memastikan jaminan kestabilan politik negara demi manfaat rakyat keseluruhannya. Tambah Datuk Muhammad Hamsan, permuafakatan seumpama bukan perkara baru di Sabah. Malah ianya sudah diamalkan kepimpinan negeri sejak sekian lama. Katanya Sabah juga merupakan negeri contoh dalam memartabatkan nilai perpaduan dan keharmonian. Seterusnya dapat membantu kerajaan persekutuan merealisasikan konsep kesepaduan dalam kepimpinan dengan 5 gabungan parti berkenaan.
Kita minta kepada masyarakat dan rakyat semua supaya eratkan perpaduan, sokong kerajaan pada hari ini, kerajaan yang stabil, boleh mentadbir negeri, boleh membawa pembangunan kepada negeri Sabah, supaya kerajaan hari ini kekal dan stabil dapat menjalankan tugas yang diamanahkan untuk membangun negeri Sabah ini. Beliau yang juga adun Sungai Sibuga ditemui pemberita RTM dalam program berkatan perdana di Sandakan. Semalam 5 gabungan utama iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Parti Warisan Sabah menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama tersebut bagi menjamin kestabilan politik dan memacu ekonomi negara. Umat Islam di negeri ini disaran untuk terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui program-program keagamaan ia bagi meningkatkan keimanan kepada junjungan besar Rasulullah yang sentiasa merindui umatnya. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Hilmi Yahya, kecintaan umat kepada baginda tidak terhad kepada sesuatu program sahaja, malah perlu dizahirkan pada setiap masa. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Malam Cinta Rasul di Masjid Daerah Putatan. Majlis Anjuran Bersama Badan Dakwah Daerah Putatan, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah Jahins dan pejabat daerah Putatan ini turut mengundang penceramah timbalan yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Lebih 200 jemaah menghadiri majlis ini yang dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan disusuli ceramah dan solat isya. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Baik, kembali bersama Sahih. Silakan. Terima kasih, Anne. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus perkembangan dari Sarawak, Persatuan Graduan Dayak Sarawak berperanan penting meningkatkan ekonomi negeri itu. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Persatuan Graduan Dayak Sarawak SDGA diseru untuk membantu kerajaan menaikkan taraf ekonomi komuniti Dayak di luar bandar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, ini ke arah mencapai taraf negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Jelas Premier Kerajaan mempunyai beberapa inisiatif untuk menggunapakai sepenuhnya sumber sedia ada dalam mengorak langkah ke arah ekonomi hijau. Ini kerana ia memerlukan kerjasama daripada penduduk luar bandar termasuk peladang-peladang kecil kelapa sawit. Sehubungan itu katanya, SDGA memainkan peranan penting membantu kerajaan meningkatkan pengetahuan masyarakat di luar bandar tentang polisi-polisi kerajaan dalam transformasi mencapai status negeri yang berpendapatan tinggi. Premier berkata demikian pada Majlis Malam Gala SDGA di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memuji para graduan SDGA kerana mempunyai semangat tinggi dalam menerokai bidang teknologi baru selain bidang pendidikan terkini yang merupakan intipati penting untuk bersama-sama memajukan lagi Sarawak. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga melancarkan ibu pejabat baharu SDGA yang dikenali sebagai Invent Space yang juga bertindak sebagai pusat inovasi serta acara. Perjanjian persefahaman kerjasama antara 5 gabungan politik utama yang membentuk kerajaan perpaduan dimeterai bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perjanjian tersebut merupakan asas untuk bentuk kestabilan politik supaya pembangunan ekonomi negara dapat dilaksanakan dan berharap persefahaman tersebut akan bertahan sehingga tamat penggal parlimen kali ini. Saya mengharapkan bertahan sebab kita sepatutnya sekarang ini fokus bukan lagi pada politik. Bila dah bentuk kerajaan, kita patut memfokuskan urus takbir yang baik supaya negara kita berada dalam keadaan yang baik. Dan kita memerlukan keadaan politik yang stabil untuk memastikan keadaan yang baik ini supaya kita dapat memfokus
mentadbir negara kita supaya negara kita akan dapat kembali menjadi sebuah negara yang makmur dari segi ekonomi. Beliau yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan menambah bagi memastikan wujudnya kestabilan politik, satu usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar yang dibuat secara moral akan dibentangkan pada persidangan Parlimen Isnin ini yang akan dibentangkan oleh beliau supaya dari segi politik menampakkan ada persefahaman untuk wujudkan kestabilan politik. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau menjelaskan usul percaya itu perlu bagi memastikan apa yang berlaku pada sesi Parlimen lepas tidak berlaku yang menyebabkan pertukaran Perdana Menteri yang silih berganti akibat wujudnya undi tidak percaya. Tegasnya, perjanjian persefahaman itu penting kerana sudah tiba masanya negara memfokus kepada pembangunan ekonomi untuk membantu rakyat kerana jika parti politik terus bertelagah, negara akan merudum dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Perjanjian persefahaman antara 5 gabungan politik utama meliputi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan dimeterai semalam. Manakala perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti politik termasuk Gabungan Parti Sarawak GPS yang membentuk Kerajaan Perpaduan semalam adalah bertujuan memastikan kerajaan persekutuan yang stabil. Justru Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman menegaskan GPS masih GPS dan ia bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Fazruddin menambah kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang dibentuk oleh himpunan parti yang mempunyai objektif yang sama iaitu untuk membawa kestabilan kepada negara. Beliau berkata pada masa yang sama, rakyat juga harus mengiktiraf sokongan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengetengahkan perkara yang tidak dapat diselesaikan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 untuk Sarawak dan Sabah. Jelasnya Datuk Seri Anwar telah memberikan mandat penuh kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk tuntutan MA 63 yang tertunggak ini diselesaikan secepat mungkin dan ia dijangkakan pemulihan hak-hak yang terhakis kepada Sarawak. Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupong menyatakan demikian dalam satu kenyataan media menerusi aplikasi WhatsApp hari ini. Baik, sementara itu dalam perkembangan sama, penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak Profesor Datu Muhammad Fazil Abdul Rahman memberitahu pemeteraian perjanjian persefahaman kerjasama antara 5 gabungan politik utama yang membentuk Kerajaan Perpaduan dilihat sebagai satu langkah dan inisiatif terbaik. Ini bagi memastikan bahawa setiap parti yang menganggotai Kerajaan Perpaduan akan bekerjasama sepenuhnya dan memberikan tumpuan penuh kepada pembangunan negara, kestabilan politik dan kelestarian ekonomi. Ia juga untuk memastikan setiap parti memahami dan menghayati selok-belok dan aspirasi yang ingin diketengahkan oleh kerajaan yang mentadbir pada masa ini. Usaha yang dilakukan pada hari ini dengan memeterai perjanjian di kalangan parti-parti yang mungkin berlainan ideologi pada waktu ini adalah untuk mencari kesaksamaan, mencari satu titik ataupun pertemuan di mana mereka boleh berkongsi aspirasi yang sama, berkongsi prinsip yang sama dalam keadaan untuk mentadbir negara daripada hanya memikirkan mengenai perjuangan parti politik mengikut ideologi masing-masing. Jelasnya sudah tiba masanya kerajaan yang mentadbir memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha mentadbir negara dengan lebih baik tanpa dibelenggu isu-isu politik. Ini kerana hanya dengan kestabilan politik sahaja, ekonomi akan berkembang baik selain memberi keyakinan kepada pelabur dari dalam dan luar negara serta memfokus kepada penyelesaian permasalahan rakyat. Bercakap kepada RDM, Profesor Datuk Muhammad Fazil juga percaya perjanjian tersebut memberi kelegaan dan jaminan kepada Kerajaan Sarawak bahawa Kerajaan Persekutuan pada hari ini tidak hanya omong kosong, malah berusaha menunaikan janji-janji yang telah diberikan bagi memastikan hak kesamarataan dan segala perkara yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 diberi perhatian dan boleh direalisasikan.
Perjanjian persefahaman tersebut juga dilihat memberi kelebihan kepada Sarawak untuk melaksanakan inisiatif pembangunan negeri seperti ekonomi digital dengan adanya sokongan kerajaan persekutuan yang turut akan memanfaatkan negara secara amnya. Pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri dijangka siap pada April 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan bangunan itu yang mula dibina pada Jun 2020 kini mencapai 43.13% setakat November lalu. Lukan Isman berkata ia merupakan perkembangan yang positif meskipun sebelum ini berdepan dengan kekangan kekurangan tenaga kerja selain pandemik COVID-19. Projek is ahead schedule, di mana kita pada mengikut jadual sebenar adalah pada peringkat 43.13% dan juga mengikut jadual yang dirancangkan adalah 38.51%. Maksudnya is ahead of schedule lah. Ini adalah satu perkembangan yang sangat baik di mana kalau kita lihat isu-isu berkenaan tentang pembinaan klinik dan hospital selalunya berdepan dengan masalah lambat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas diberi taklimat perkembangan pembinaan bangunan tersebut di Pejabat Perhubungan Awam Hospital Miri. Bangunan 8 tingkat ini akan memuatkan 328 katil bagi menambah 345 katil sedia ada di hospital berkenaan. Setakat ini, seramai 1,700 kaki tangan termasuk pegawai kesihatan berkhidmat di hospital tersebut. Bilangan kaki tangan dijangka meningkat kira-kira 2,500 apabila siapnya bangunan tambahan itu kelak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Kementerian Komunikasi dan Digital akan meneruskan pemberian geran kandungan digital untuk menyemarakkan industri kreatif negara. Jelas Ketua Setiausahanya Datuk Seri Mohammad Mentek, jumlah geran untuk tahun 2023 akan diumumkan sebaik sahaja bajet diluluskan. Jadi untuk tahun depan, insya-Allah. Cuma kita tak boleh beritahu berapa sebab kita kena tunggu bajet diluluskan. Bulan 2. Jadi kalau ikut trend, tiap-tiap tahun memang ada grant untuk kandungan digital ni disediakan oleh kerajaan, bertujuan untuk membantu penggiat industri kreatif untuk kita menyemarakkan lagi industri ini dan untuk kita orang kata apa mempergiatkan lagi industri kreatif sebab kita faham industri kreatif adalah merupakan satu industri yang amat diminati khususnya golongan-golongan muda dan belia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Malaysia Digital Content Festival di Ibu Negara. Terdahulu, kerajaan telah memperuntukkan 7.2 juta ringgit yang telah memanfaatkan 34 penggiat industri kreatif. Gabungan Wawasan Generasi Felda sedang merangka memorandum khas mengenai pelbagai isu peneroka untuk diserahkan kepada Kerajaan Perpaduan. Presidennya Tan Sri Rosali Ismail berkata memorandum kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu meliputi syur bagi menangani permasalahan dihadapi 5 juta generasi Felda di seluruh negara. Beliau berharap dapat mengadakan pertemuan dalam jangka masa terdekat bagi membincangkan beberapa isu seperti rancangan tanah, masalah sosial dan pendidikan yang melibatkan semua golongan peneroka. Kita memang telah menyiapkan satu memorandum kertas kerja mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peneroka yang perlu diselesaikan segera, masalah yang kita hadapi dari segi pengurusan pentadbiran Felda sendiri dan juga FGV yang kita harap dapat memacu lebih kurang 5 juta mereka-mereka yang bergantung kepada Felda. Beliau menyatakannya dalam program Convoy Ride Bersekutu versi 5 di Bandar Puncak Alam yang disertai 500 motosikal berkuasa tinggi. Program bertujuan mempromosi kempen keselamatan jalan raya selain meningkatkan semangat kesukarelawan antara kelab pemotoran di negara ini.
Tiga kawasan rekreasi di Yan, Kedah yang terjejas akibat kejadian kepala air tahun lalu masih ditutup kepada sebarang aktiviti perkhemahan dan rekreasi berikutan berisiko tinggi berlaku bencana termasuk tanah runtuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Nur Hamidi Ali berkata pihaknya memantau ketat kawasan terbabit susulan amaran monsun Timur Laut. Tiga lokasi terbabit ialah air terjun Seri Perigi, Titi Hayun dan Batu Hampar. Pemantauan turut melibatkan agensi lain seperti RELA, Jabatan Mineral dan Geosains, Polis, Komuniti Daerah Yan dan Jabatan Perhutanan. Sistem amaran awal EWS turut ditempatkan di lokasi terbabit. Minta galakkan yang kita pernah berlaku satu tragedi kepala air Titi Hayun yang mana yang dulu mengobaikan hampir kalau tak salah sila 6 orang yang terkorban. Dan kita tak naklah perkara yang sama berlaku dan disebabkan perkara itu dah juga sekarang kita tengah ada satu empangan sabur yang sedang dibuat untuk kita mengurangkan berlakunya kepala air yang boleh mendatangkan kemusnahan ataupun mencederakan masyarakat setempat. Pesta Bendang kembali lagi dianjurkan di Langkawi. Pesta berlangsung 3 hari bermula semalam menyajikan pelbagai acara menarik antaranya bowling kelapa, bola sepak dan bola jaring bendang serta sukan rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, ini penganjuran kali kedua selepas diadakan Jun lepas. Lebih 1,500 pengunjung disasar menyertai program yang berlangsung di Laman Padi Langkawi. Jadi Langkawi akan terus meriah sehingga akhir tahun dan kita harap momentum kedatangan pelancong ini akan berlarutan sehingga ke tahun 2023 nanti terutamanya menjelang 2023. Dalam perkembangan lain, Nasaruddin optimis sasaran 2.5 juta kemasukan pelancong akan tercapai tahun ini dengan pelbagai aktiviti di Langkawi. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum.